Selamat sejahtera semua. Pelajaran hari ini adalah bab 1, skala dan jarak. Apakah yang dimaksudkan dengan skala? Skala ialah nisbah jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Maksud dia, jarak sebenar adalah sangat panjang. Misalnya 10 kilometer. Tetapi kita nak lukis di atas kertas, atas peta. So kita harus mengecilkannya menggunakan skala. So skala ada 3 jenis, iaitu skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan. Skala lurus adalah berbentuk garisan yang dilukis di atas satu garisan dan dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya. Setiap bahagian tersebut mewakili jarak sebenar di atas permukaan bumi. Terdapat dua jenis skala, iaitu skala lurus muda dan skala lurus penuh. Anda boleh lihat contoh ya. Alright, seterusnya skala penyata. Skala ini dinyatakan dalam bentuk ayat atau penyataan. Dia dalam bentuk ayat. Yang ketiga, skala ini dinyatakan dalam bentuk nisbah atau pecahan. Misalnya, 1/100,000 bermaksud 1 sentimeter mewakili 1 kilometer di atas permukaan bumi sebenar. Tadi kita dah lihat skala, sekarang mari kita lihat jarak pula. Apakah yang dimaksudkan dengan jarak? Jarak ialah ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Misalnya, kalau cikgu tanya, apakah jarak rumah anda dengan sekolah? Itu maksud jarak, maksud jauh. Berapa jauh rumah anda dari sekolah? Mungkin 10 kilometer, 6 kilometer, 5 kilometer. Kalau kamu nyatakan dalam unit seperti kilometer, kita kenali sebagai jarak mutlak. Lihat apakah ciri jarak mutlak. Jarak mutlak ialah jarak yang dinyatakan dalam unit seperti meter dan kilometer. Dia tetap tidak berubah. Misalnya, jarak dari Ipoh ke Bidor, 66 kilometer. So, unit dia tetap sama. Right? Kalau anda naik bas pun sama, anda naik kereta pun sama. Itu maksud jarak mutlak. Apa dimaksudkan dengan jarak relatif? Another word for relative adalah bandingan. Banding, you compare ya. Okey, jarak yang berdasarkan kos dan masa. Dia tidak tetap dan berubah-ubah berdasarkan jenis kenderaan. Contoh, tambang bas dari Ipoh ke Bidor, RM6.60. Maksud dia, kalau anda naik bas, tambang dia berlainan. Kalau anda naik kereta api, lain. So, dia mengikut kenderaan. Seterusnya, masa. Kita boleh ukur jarak relatif mengikut masa. Maksud dia, masa perjalanan anda. Dari Ipoh ke Bidor dengan kereta 1 jam 10 minit. So, maksud dia, kalau 1 jam 10 minit, itu adalah masa yang diperlukan naik kereta. Tetapi kalau anda naik bas, mungkin lambat lagi. Kalau anda naik kereta api, mungkin masa dia berbeza. Itu yang dimaksudkan tidak tetap dan berubah-ubah. Perhatikan peta yang diberikan. Di peta ini ditunjukkan secara mutlak rumah Yusrita, Adeline dan Kavita. Berdasarkan peta ini, kita akan lihat cara mengira jarak mutlak dengan jarak relatif. So, anda boleh lihat jarak mutlak ya berdasarkan peta. Rumah Yusrita adalah 2.5 kilometer. Rumah Adeline adalah 5 kilometer
manakala rumah Kavita adalah 8 kilometer dari sekolah. Ini adalah jarak mutlak, jarak yang dinyatakan dalam unit kilometer. Dia tetap sama, tak berubah-ubah. Okay, kita lihat jarak relatif, iaitu jarak bandingan. Yang pertama, kita lihat jarak yang berdasarkan kos. Kos maksud dia tambang, ya. Okay. Kalau Yusrita naik teksi, RM5. Kalau dia naik bas, RM1.50. Kalau berbasikal, memang tak ada kos lah kan. Okey. So, anda lihat contoh kedua, Adeline. Okay. Rumah dia dengan sekolah 5 kilometer. Unit kilometer itu menunjukkan jarak mutlak. Tetapi cuba anda lihat jarak relatif pula berdasarkan kos. Iaitu naik teksi 10 RM10. Naik bas RM3. Kalau basikal memang tidak melibatkan kos. Okey? Tetapi cuba kita lihat jarak yang berdasarkan masa. Okey? Masa yang diambil mengikut jenis kenderaan. Kita lihat contoh Kavita, ya. Okay, rumah Kavita adalah 8 kilometer dari sekolah. Kalau dia menggunakan teksi, dia perlukan 16 minit. Kalau dia menaiki bas, 32 minit. Kalau dia berbasikal, 1 jam 4 minit. Maksud dia, jarak relatif tidak tetap tetapi berubah-ubah. Itu yang dimaksudkan dengan jarak relatif. Okey, pelajaran kita hari ini kita dah belajar dua perkara iaitu skala dan jarak. Okey, selepas ni cikgu akan berikan latihan sebagai pengukuhan pelajaran. Okey, sekian. Terima kasih.